Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kita hidup sehinggalah ke hari ini. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi ada soalan yang bertanyakan tentang niat. Apakah itu definisi niat? Niat dari segi bahasanya, ataupun kita kata satu perkara ataupun lintasan hati lah, yang tergerak dalam hati, ataupun dalam bahasa modennya apa? Intention. Intention. Dan tempatnya di dalam hati. Dan niat ni membezakan satu-satu amalan itu, sama ada amalan itu adalah amalan ataupun adat. Contoh, kita masuk masjid, duduk berehat tanpa ada niat. Duduk masuk masjid, duduk dan berehat tanpa niat, dan juga duduk dalam keadaan niat. Walaupun perbuatannya sama, tetapi dari segi ganjarannya berbeza. Adat dengan kita panggil adat, dan juga ibadah beza. Dan juga apa juga sama juga dalam contoh kita bacakan air, ataupun kita mandilah, senang cerita mandi. Kebiasaan adatnya kita mandi macam biasa, tetapi dengan kita mandi wajib, apa yang membezakan? Sama je mandi biasa dengan mandi wajib. Apa yang membezakan ialah pada niat. Dengan datangnya niat ketika mana kita mandi wajib, maka berubahlah sifat air itu. Air itu jadi air mustakmal, yang mana tidak boleh digunakan untuk berwuduk lagi. Macam tu membezakan niat. Walaupun kecil, tetapi ganjarannya ataupun kesannya besar. Dan niat ni mudahlah, kita kata datangkan niat. Jadi apa yang kita nak tengok pada niat ni, ada dua perkara yang kita nak perhatikan pada niat, iaitu pertamanya ialah niat nak memperluaskan faedah niat itu. Luaskan faedah seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berniat bahawasanya di akhirat nanti beliau minta pada Allah SWT supaya Allah SWT besarkan badan beliau, sehingga dengan besarnya badan dia boleh menutup pintu-pintu neraka. Dan juga untuk menyelamatkan orang supaya tak ada seorang pun masuk ke dalam neraka. Ini contoh kita kata memperluaskan faedah niat. Dan yang kedua ialah pelbagaikan niat. Pelbagaikan niat. Maknanya dalam satu niat tu kita boleh niat yang berganda untuk amalan sunat lah. Tapi kalau untuk amalan fardu, solat untuk fardu sahaja. Tapi untuk amalan sunat kita boleh gandakan. Contoh kalau kita nak dapatkan puasa, kita ada puasa qada, dengan kita nak dapatkan puasa sunat, iaitu puasa 6 dalam bulan Syawal, kita boleh niatkan yang pertama kali, kena niatkan yang fardu dulu. Fardu iaitu puasa qada, lepas tu baru boleh sertakan dengan niat Syawal. Jadi pelbagaikan niat. Dan niat yang paling besar sekali ialah dalam setiap amal kita kena buat ialah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Syura ayat 20, "Man kana yuridul harthal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, siapa yang berniat untuk dapatkan kehidupan akhirat, maka kami akan tambahkan padanya. Nazilallahu fi harsi, kami akan tambahkan padanya. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Man kana yuridu hasad dunya nu'ti min. Siapa yang buat satu amalan itu hanya saja untuk mendapatkan ganjaran dunia, niat untuk dapatkan kelebihan dunia, untuk kaya contohnya, untuk apa, naik pangkat contohnya, apa, untuk dapat dunia, maka Allah Ta'ala bagi tahu kami akan bagi, tapi untuk akhirat nanti tidak ada bahagian untuknya. Jadi niat ni kita kena sentiasa perbaharui. Pada permulaan kita buat sesuatu pekerjaan ataupun amalan, pertengahan kita buat, kita kena betulkan niat, dan akhir satu amalan juga kita kena
betulkan niat, cek amalan kita, cek niat kita, supaya niat kita ni tak lari, intention kita ni tak lari. Tujuan maksud utamanya adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita kongsikan hari ini, kita sharing hari ini, semoga kita semua dapat amalkan dan sampaikan. Ambil iktibar, amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.